so kita nak belajar hari ni tentang drawing Lewis structure. Okay, pada yang daripada SES mungkin dia dah pernah jumpa lah perkataan Lewis structure. Betul tak? Apa yang daripada program semester dah pernah jumpa kan dan dah pernah belajar dah tentang Lewis structure. Pada yang baru masuk semester ni memang dia baru jumpa lah. Atau dah pernah jumpa dah sebelum ni perkataan Lewis structure? Ada tak pernah jumpa perkataan Lewis? Lewis pernah dengar? Lewis? Tak. Tak pernah dengar perkataan nama Lewis? Nama mungkin pernah dengar kot kan? Cuma tak tahu apa benda dia yang berkaitan dengan Lewis structure. Okay, before that let's recall. Kita dah belajar apa sebelum ni? Kita dah belajar tentang dua jenis chemical bonding, iaitu the first one kita dah belajar tentang ionic. Okay, and the second one kita belajar tentang covalent bond. Okay, covalent ada dua kan? Okay, yang pertama covalent biasa, both atom sharing. Yang satu lagi apa? Dipanggil sebagai dative covalent bond or coordinate covalent bond. Okay, now class, yang kita belajar hari tu, yang kita belajar tentang covalent bond semua tu, dia melibatkan simple molekul. Contohnya untuk covalent bond ni dia sharing melibatkan dua atom. Okay, so kita boleh tunjuk menggunakan Lewis dot symbol to show the structure of the compound. Okay, bila melibatkan compound covalent bond that has more than two atom ataupun lebih, kita susah kita nak tunjuk menggunakan Lewis dot symbol. Jadi kita akan menggunakan Lewis structure. Lewis structure ni kita ada beberapa step untuk kita tunjuk structure yang melibatkan covalent bond. Okay. Pada siapa yang dah baca mungkin dia nampak gambaran macam mana nak start drawing the Lewis structure. Okay. So kita ada beberapa step. Okay. Step yang pertama adalah kita mesti kira valence elektron. Okay, saya guna contoh NF3 ya. Okay, let's say saya guna contoh NF3. Okay, first kali apa yang kita perlu buat? Sekarang ni kita tahu ini adalah molecular formula of NF3. Kita tahu dia ada satu N atom and it has 3 atoms of fluorine. Sekarang ni kita nak tunjuk macam mana struktur dia. Okay, so nak tunjuk struktur dia kita boleh menggunakan Lewis structure. First step yang kita perlu buat adalah we have to count the valence electron. How to count the valence electron dalam NF3? So kita perlu tahu, awak perlu ada knowledge tentang valence electron yang kita dah belajar sebelum ni kan? Okay, nitrogen we have how many valence electron? 5. Okay, nitrogen 5 valence electron. Fluorine? 7. We have 7 valence electron. Kita ada berapa? Berapa fluorine kat sini? 3. So we have to multiply by 3. Sekarang ni kita nak kira berapa dia punya valence electron dalam molekul ini. Okay. Jadi 7 times 3 berapa? 21. Betul tak? Okay. Sekarang ni kita akan total up. 5 tambah 21 berapa? 26 elektron. Okay. Now kita dah tahu dalam NF3 it has 26 valence electron. Okay. Clear untuk part yang pertama? Clear. Okay. Clear. Part yang kedua, okay, so settle part yang pertama. So kita tengok part yang kedua. Part yang kedua kita perlu choose central atom. Bila kita nak buat molekul mesti akan ada satu yang ada dekat tengah. Yang dekat tengah tu dipanggil central atom. Antara nitrogen dan fluorine, we have to decide which one will be your central atom. Macam mana nak decide? Kita akan tengok yang mana least electronegative. Least electronegative dalam kata lain more electropositive. Awak belajar dalam chapter 3, kalau less electronegative ataupun more electropositive, dia ke kiri atau kanan periodic table? Tell me. Awak belajar more electronegative, makin ke kanan ke makin ke kiri?
Kanan. Ke kanan. Kanan more elektronegatif, right? Okey, sekarang ni untuk kita pilih central atom dia mesti kurang elektronegatif. Maksudnya dia mesti pada kiri periodic table. You have to compare between nitrogen and fluorine yang mana least elektronegatif. Yang mana? N lah. Awak tengok balik. So daripada between nitrogen and fluorine, N akan jadi central atom. Kebiasaannya, tips dia awak tengok kalau dia NF3. Maksudnya ada satu tu kebiasaannya dia adalah central atom. Okay, CH4. Okay, kecuali hidrogen. Hidrogen dia tak boleh jadi central atom walaupun dia paling kiri periodic table. Hydrogen cannot be central atom. Okay. Alright, so kita dah tahu N adalah central atom. Now kita boleh draw skeletal. Skeletal ini rangka dia. Okay, macam mana nak draw rangka dia? So kita tahu central atom kita adalah nitrogen. Now kita letak N di tengah. Okay, dan juga N di tengah, F ni akan jadi awak punya surrounding atom. Okay, take note the term yang saya guna. N ini adalah central atom. F ini adalah surrounding atom. Surrounding ni dia di tepi. Okay, alright. Selepas kita dah tahu, kita dah buat skeletal, okay, using your previous knowledge, kita dah belajar satu bond berapa electrons? 2. 2 elektron. Okay, satu bond 2 elektron. Means class, untuk draw the skeletal, kita dah use up berapa electrons? 6. 6. Elektron. Because satu bond ini 2 elektron. Satu bond 2 elektron. Satu bond lagi 2 elektron, satu bond lagi 2 elektron. So total dia 6 elektron. Jadi total tadi kita akan tolak 6 elektron. So berapa? 26 tolak 6 berapa? 20. 20 elektron. We have already used up 6 elektron. Jadi yang balance adalah 20 elektron. Okey, cuba tengok ni yang keempat lah, silap tu. Yang keempat. 1, 2, 3, 4 ni nombor 4. Okey, nombor 4 kita perlu complete apa tu? Complete octet for surrounding atom. Okey, ni dah. Okey, ni dah. Kita akan complete octet for surrounding atom. Siapa surrounding atom sekarang kelas? Tell me. Fluorine. Fluorine is our surrounding atom. Octet maksudnya berapa elektron? 8. 8 elektron. Okay. Now, pada fluorine surrounding atom yang pertama, we already have 2 elektron. Satu bond kan? So, kita perlukan berapa lagi? 2. Kita perlukan 8 to achieve octet. Untuk fluorine, okay, very good. For fluorine to achieve octet, it needs 8 elektron. Tapi kita dah ada 2, so kita perlukan lagi 6. Jadi, kita akan letak secara pairing. 2, 4, 6. Maksudnya surrounding atom pertama sudah octet ke belum? Dah. Sudah. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, fluorine yang pertama sudah octet. Sekarang ni kita ada 20 elektron untuk kita isi pada surrounding. Jadi kita boleh kira. Kita dah guna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, sekarang ni kelas, kita nak tahu cukup tak kita punya elektron yang kita guna? Cuba kita kira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ada lagi tak yang belum guna? Ada, okey. Tadi kita dah gunakan berapa elektron tadi pada fluorine? Kita dah guna 18 kan? Betul tak kelas? Okey, jadi balance tadi kita ada 20. So kita tolak 18 sebab kita dah gunakan untuk kita make our surrounding atom octet. Kita ada balance 2. Balance 2 nak letak di mana? N. Letak pada central atom. N dah complete belum?
N dah octet ke belum? Belum. N baru ada 2, 4, 6. So dia perlu lagi 2, betul tak? Jadi ada 2 lagi balance, so kita letak 2 di sini. Okey. So total kita kira elektron ini, total dia adalah 26. Okay, awak boleh kira 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Okey, jadi betul lah kita dah use up all the 26 electrons in our molecule. Jadi inilah nama dia Lewis structure of NF3. Okey, ada soalan tak setakat ni? Yes? Yang subtract nombor elektron tu saya tak berapa faham sebab tadi line saya slow. Yang tolak dekat sini? Yang tolak yang merah ni? Okey. Tolak 6 tu. 6 ini adalah kita tolak daripada skeleton. Kita dah buat skeletal dia kan? Pada part yang kedua, kita dah buat NF3. Jadi nak buat skeletal tu kita dah guna 6 elektron. That's why kita tolak 6. Kita tolak 6, tinggal lagi balance 20. 20 ini kita akan gunakan untuk kita complete octet for all the atoms. Tapi kita akan mulakan dengan surrounding atom dulu. Kita akan completekan surrounding atom and then ada lebih lagi 2 kita letakkan pada central atom. Okey, boleh? Boleh, madam. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Lepas ni saya nak minta awak buat Lewis structure. Okey, ini yang tadilah, yang tadi yang saya explain tadi. Step yang pertama, step yang kedua buat skeletal, central atom list elektronegatif. Step yang ketiga kita akan tolak elektron yang kita dah guna untuk skeletal. And then kita akan complete octet for all the atoms. So dapatlah structure of NF3. Nak check balik, kita total up balik kita punya elektron. Cukup tak 26? Kalau cukup, okey. Alright, so kita akan tengok contoh yang seterusnya. Kita akan tengok contoh NH4+. Okey, kalau tadi NF3 dia ada charge tak dekat atas? NF3 tak ada charge kan, ataupun charge dia kosong. Sekarang ni kita tengok kalau kita punya ion yang ada positive charge. Okey, step dia sama juga. Yang pertama kita akan count the total number of valence electron. Nitrogen ada 1, so valence dia 5, 5 times 1, 5 electron. Hydrogen we have 4 atoms, so 1 electron because valence electron hydrogen 1. Times 4, we got 4 electron. Okay, positive charge ni, okay, awak punya common knowledge, kalau bercharge positif, maksudnya dia kurang elektron ke dia dah gain elektron? Kurang kan? Okay, that's why if your compound or ion has positive charge, you have to minus the electron. Awak kena tolak elektron. You have to subtract the electron. 5 tambah 4, 9. Tapi because it has positive 1 charge, jadi kita akan tolak 1. So total dia adalah 8 elektron. Jelas tak setakat ni? Jelas. Okay. Kalau dia positif ion, total valence elektron kita kena tolak dengan berapa charge dia. Okay. Kita dah kira valence elektron. Okay. Next adalah kita buat skeletal. Okay. Saya tunjuk dululah. Okay. So siapa yang akan jadi central atom sekarang? Nitrogen. Ingat, hydrogen cannot be central atom. Okay, so nitrogen will be your central atom. Allah, buruknya tulisan saya. Sekejap tukar sikit. Okay, so N will be your central atom. H will be your apa ni? H kita panggil apa? Surrounding atom. Very good. Okay. Ingat kelas, sekiranya dia ion, awak terus kurungkan dia. Maaflah tulisan saya buruk sikit. Awak kurungkan dia, letak charge dia dekat sini. Okay? Boleh faham? Kalau dia ion, awak terus kurungkan dia dan letak charge di luar. Alright.
Sekarang ni kita dah guna berapa elektron untuk skeletal? Jadi mana lagi satu hash kan? Lagi satu hash. Sorry. Ada lagi satu hash. Okey, kita dah guna berapa elektron? 8. 8. Okey, so sekarang ni 8 elektron tolak 8, ada lagi tak balance? Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang ni bila dah tak ada, kita check pada octet. Dah octet ke? Hidrogen dah octet ke belum? Dah. Dah. Ingat hidrogen dia maksimum bond 1 sahaja. Dia dah kira octet dah. Awak jangan pergi tambah pula lone pair pada hidrogen, salah. Hidrogen dia maksimum bond dia 1 sahaja. Okay, so hidrogen ni semua dah octet. How about nitrogen? Dah octet ke belum? Dah. Sudah octet. Jadi inilah awak punya structure of NH4+. Okay? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Alright. So kita akan continue to the next example. Okay, kita tengok CO3 2-. Tadi positively charged kan? Sekarang ni kita tengok 2- yang negatif pula. Kalau negatif ion, maksudnya dia gain or lost electron? Gain. Alright. So, bila kita nak kira total number of valence electron, macam biasa, carbon kita ada 4 valence electron but we have 1 atom. So, 4 times 1 equal to 4 electron. Oxygen we have 3 atoms. 6 valence electron times 3 equal to 18 electron. But remember, we have negative to charge here. Charge means gain electron. So kita perlu add up 2 more electron. Berbeza dengan positif ion tadi. Okay, so kita tambah 2 elektron. Jadi kita tambah 4 plus 18 plus 2. We get 24 elektron dalam CO3 2-. Okay? Jelas untuk kira valence elektron? Jelas, madam. Jelas. Okay, next buat apa kelas? Kita buat skeletal. Which will be your which will be your central atom? Karbon. Carbon. Okay, macam saya kata tadi, tips dia kalau ada satu atom tu kebiasaannya dia adalah our punya central atom. So carbon will be your central atom. So ada berapa O? Ada 3 O. So buat 3 O. 1, 2, 3. Remember kalau dia charge, kita terus kurungkan dia. Terus kurungkan dia. Allah, buruknya tulisan saya. Okay. Terus letak charge. If your compound is ion, tapi bila awak buat Lewis structure, awak tak tunjuk charge dia, salah awak punya Lewis structure. Okay? Alright. Kita dah use up how many electrons, class? 6. 6. Okay, jadi 24 tolak 6 tinggal lagi berapa? 18. 18 elektron. Okay, nak letak dekat mana 18 ni? Surrounding. We have to make our surrounding atom become octet. Jadi kita akan letak 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay. Sekarang ni surrounding atom kita dah octet ke belum? Surrounding. Dah. Sudah. Okay. Ada lagi tak balance electron? Tak ada. Tak ada. So, because we have used up all the 18 electrons, right? So 0 valence electron yang tinggal. Tapi kelas, bila kita dah jadikan surrounding atom kita octet, cuba awak tengok carbon sekarang, dia octet ke tak? Tak. Carbon awak belum octet, betul tak? Kenapa belum octet? Dia ada berapa elektron pada carbon ni? 6. 6. Kita perlukan berapa? 8. Kita perlukan 8. Jadi berapa? How many more electrons we need? 2. 2. Okey, jadi macam mana nak buat dalam kes macam ni? Elektron dah habis dah. Tapi central atom belum octet. Jadi kelas, apa yang kita perlu buat adalah kita akan ambil 2 elektron from surrounding. Salah satulah. Sebab kita perlukan 2 kan. Okay, let's say kita nak ambil pada this part. Okay, so kita ambil 2 elektron ni. Kita jadikan bond. Yes. Sekarang ni dia dah jadi double bond. 2 elektron tadi kita tukar dia jadi bond antara C dan O. Sekarang ni cuba awak cek. Carbon ni dah octet ke belum?
Dah. Dah, okey. 2, Dah. 4, 6, 8 sudah otak. Oksigen tadi otak tak? 2, Otak. 4, 6, 8. Okey, dah otak. Maksudnya inilah kita punya Lewis structure for CO3 2-. Okey. Dalam CO3 2- dia ada 1 double bond, ada 2 single bond. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? No, madam. Jelas macam mana keluarnya double bond ini? Jelas Jelas. Okey. So ini step by step yang saya dah explain tadi. Okey. Nak semak balik, awak total up balik awak punya total electron valence bersama dengan charge. Dapat 24 elektron balik, maksudnya betul lah awak punya struktur. Okey. This one saya nak awak tunjukkan jawapan awak. Okey, so saya nak panggil 3 orang. 1 person from each class. Okey, get ready class? Ready? Ready tak? Ready, madam. Ready, Okey. madam. So, daripada MD 7 dulu. Amirul Afiq. Amirul Afiq? Ya. Okey, Amirul Afiq buat H2O. Yang kedua, Iswan. Iswan, are you here? Ada. Okay, Iswan, you draw the Lewis structure of ClF2-. Ini Cl, not Ci ClF2-. And the third one, Nurin Huda ada tak Nurin Huda? Intan Nur Syafiqah. Intan Nur Syafiqah? Ya, saya. Okey, Intan awak buat untuk molekul Cn-. Okey. It's okay if you make mistake. Tak apa, saya nak awak cuba. Dan you show your answer to your friends. Amirul dah share jawapan dia. Okay, thank you Amirul. Okay, Intan dah share. Okay, lagi satu. Okay, Swan dah share. Okay, so kita akan tengok H2O dulu. Okay, ramai yang dapat jawapan yang sama kan? Okay. First kali kita akan kira number of electron. Sekarang ni ini adalah hidrogen. Hidrogen ada 2, so 1 valence elektron, 2 elektron. Oksigen ada 1, 6. So total dia 8. Okay, jadi kita akan buat skeletal structure of H2O. So skeletal kita dah guna berapa? 4 kan? Betul tak? Okay, so tinggal lagi 4 elektron. Jadi nak letak di mana? Letak pada central atom. Okay, sekarang ni semua dah octet ke belum? Semua dah octet. Okay, so this is your Lewis structure of H2O. Okay, ada soalan tentang H2O? Ada yang salah ke? Ada yang salah? Kalau saya nak buat macam ni boleh tak? H-O-H. Boleh tak? Boleh. Boleh juga. Okay, kalau Lewis structure, acceptable. Okay, awak nak buat macam mana pun. Yang penting, dia tak boleh macam ni. Katakan awak buat H, tiba-tiba lone pair dekat sini. Ni boleh tak macam ni? Lone pair bertindir dengan bond, ni salah. Okay. Untuk Lewis structure, awak letak macam mana pun sesudah dia, asalkan surrounding dan central atom sama, lone pair ada, diterima. Tapi bila kita belajar tentang molekular geometry nanti, dia ada cara dia nak lukis. Okay? Okay, itu saya tak nak sebut lagi. Yes. Kalau buat double bond? Okay, boleh ke jadi double bond? Tak boleh. Tak boleh. Bila masa akan jadi double bond? Ingat kita punya previous structure tadi. Kita nak jadikan dia octet tapi tak cukup kan? Okay, sebab tu kita ada double bond. Sekarang ni memang dia dah cukup dah. Dia dah cukup. Lagipun dia dah octet kan? So jangan pergi tambah double bond pula.
Kalau awak buat double bond salah lah awak punya struktur. Boleh? Boleh tak? Okay. So kita tengok yang kedua pula. ClF2 minus. Saya besarkan sikit. Okay. So kelas kita akan tengok dia punya valence elektron dulu. Dua-dua ni ada 7 kan? Klorin ada 7, fluorin pun ada 7 tapi fluorin ada 2. Jadi total dia adalah 21. Tapi ingat kita punya charge negative 1 here, we have to plus 1. So total dia adalah 22. Okay, next kita akan buat skeletal structure. Okay, let's say saya akan buat skeletal dulu. So Cl akan jadi kita punya central atom. F. Okay, berapa elektron yang dah digunakan dekat sini? 4. 4. Okay, so minus 4 kita ada lagi. Betul tak? Kita ada lagi 18, betul tak? Okay, so nak letak dekat mana? Pada surrounding atom supaya fluorine tu octet. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, cukup. Surrounding atom dah octet. So tinggal lagi berapa? Berapa balance? 18 minus 12, we get? 6. 6. 6 elektron. Okay, 6 elektron ada lebih. Surrounding atom dah octet. Central atom octet ke belum? Belum. Okay, central atom belum octet. Central atom perlukan berapa lagi untuk octet? 2. Perlukan 2. Betul? Is it 2 elektron? 4. 4. Okay, kita ada 6 kan? Kita ada 6 kan? Betul tak? Betul. Okay, jadi kelas, okay, sekiranya ada 6 elektron lagi, kita letak pada central atom secara berpasangan. 2, 4, 6. Okay, tapi tu dah lebih boleh ke? Dah lebih octet kan? Klorin ni lebih octet kan? Boleh ke? Lebih octet? Kalau ikutkan octet dia perlu 8, betul tak? Tetapi kelas ada some cases yang dia boleh ada exception to octet rule. Klorin salah satu. Lepas ni kita akan tengok macam mana dia akan dia boleh jadi ada apa exception. Okay, so ini adalah struktur untuk ClF2 minus. Okay, Iswan buat ni betul tak? Betul. Betul. Iswan buat ni betul. Okay. Jangan awak pergi tindihkan lone pair dengan bond. Okay, so ini betul. Lepas ni kita akan belajar kenapa klorin boleh lebih octet. Okay. Alright, so kita tengok the last one, Cn minus. Okay, Cn minus. Apa akan jadi central atom? Carbon akan jadi central atom. So kita kira dulu valence electron. Carbon we have 4. Nitrogen we have 5. 5 tambah 4, 9 tambah 1 elektron dapat 10 elektron. Okay, kita buat skeletal dulu. Cn. Tolak 2 jadi lagi 8. Antara C dan N, siapa kita punya central? C. Central atom. Jadi kita kena penuhkan yang mana dulu? Carbon ke N dulu? N dulu sebab N sekarang adalah surrounding atom. So 2, 4, 6. N dah octet kan? Betul tak? Tapi ada lebih lagi berapa? Tolak 6 ada lagi lebih? 2 nak letak di mana? Letak pada? Central atom. Okay, sekarang central atom kita adalah carbon. So letak 2 dekat sini. Okay, jangan lupa kurung. Okay, tapi kelas, carbon sekarang dah octet ke belum? Belum. Perlukan berapa lagi? 4 elektron to make it octet, right? Okay, so apa kita perlu buat? Kita perlu ambil macam tadi kan? Kita ambil kat mana? Pada surrounding atom. Kita perlu ambil berapa? 4. Sebab kita nak 4 lagi untuk jadikan octet. So kita ambil 2 ni kita jadikan bond.
lagi 2, kita jadikan lagi 1 bond. Okey. Jadi struktur kita adalah C ada lone pair, triple bond and ada lone pair. So betul tak kawan awak buat ni? Intan buat ni betul tak? Betul. Betul. Dia buat ni betul. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Apa? Ada soalan tadi saya dengar apa? Kalau yang 8 karbon tu, 8 elektron tu kat karbon. Okey, kenapa saya tak letak 8 elektron dekat karbon? Kita penuhkan pada surrounding dulu ke central dulu? Surrounding. Yes, kita penuhkan pada surrounding dulu. Okey? Boleh? Boleh madam. Tapi ni kebetulan dia dua-dua kan, sama. So tu kita tak pasti awak letak dekat mana, yang penting betul. Cuma awak kena tahulah letak pada surrounding dulu. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh? Boleh. Okey. So saya teruskan. Ini jawapan tadilah. Okey. Alright. Kita akan pergi to the next part. Okay, tadi awak dah tahu dah macam mana nak draw Lewis structure. Ada beberapa step that you have to follow, right? Okay, sekarang ni ada beberapa term yang awak perlu tahu bila melibatkan Lewis structure. Term yang pertama, plausible structure. Yang kedua, most plausible structure. Yang ketiga, perlu tahu term resonance. And last kali kena tahu tentang formal charge. Ini adalah term that you have to know dalam topik ini. Kalau boleh, jot down in your short notes. 4 term ini. Okay, kita tengok the first one dulu. Apa dia maksud the plausible structure? Plausible ni lebih kurang possible lah. Possible structure. Maksudnya kemungkinan struktur yang ada. Okay. Certain molecules such as carbon dioxide can have more than one Lewis structure. Okay. Macam mana tu? Contohnya carbon dioxide, okay, bila kita buat struktur, after kita dah fill semua elektron, kita dapatkan this structure, tapi ini belum siap lagi ya. Ini belum siap lagi. Macam mana dapat ni? Kita ikut step tadi. Carbon ada 4, oksigen ada 6 darab 2, 12. So total dia 16. So kita buat skeletal and then kita letak elektron pada surrounding atom. Jadi sekarang ni semua elektron 16 ni kita dah guna. So kita dapat ni kan. Tapi dia belum lagi siap. Kenapa saya kata belum siap struktur ni? Central atom tak cukup atom. Yes, very good. Central atom belum octet. Jadi kita kena octetkan central atom. Nak octetkan central atom, kita perlukan berapa lagi elektron? 4 elektron. We need 4 more electrons, right? Okey, jadi untuk struktur carbon dioxide, kita perlukan 4 lagi elektron. Yang pertama, sama ada kita ambil daripada oksigen sebelah. Kita ambil oksigen ni, kita ambil dua-dua daripada sini. So, 1, 2. So, kita akan dapat triple bond at this side. Ini akan jadi struktur yang pertama. So kita check, dah octet ke belum? Dah octet. Oksigen ada 8, karbon ada 8, oksigen ni pun ada 8. Cara yang kedua adalah kita ambil, macam mana cara yang kedua? Cara yang kedua, kita ambil 2 daripada oksigen ini, jadikan double bond. 2 daripada sini, jadikan bond. Sebab kita perlukan 4 kan? So kita ada second structure. Okay, jelas tak maksud saya? Jelas. Tujuan dia adalah kita nak pilih, kita nak jadikan dia octet. So for CO2, we have how many plausible structure? 2. We have 2 plausible structure. Tapi kita akan pilih satu sahaja which is the most stable structure. Okay, antara 2 struktur ni, dua-dua acceptable. Tapi kita akan pilih satu sahaja yang most stable. Yang most stable itu will represent the most plausible structure. Okay, faham tak? Apa beza plausible dengan most plausible?
Faham. Okey, yang paling stable akan jadi the most plausible structure. Lepas ni kita akan tengok macam mana nak tentukan the most plausible structure. Okey, ni saya nak awak fahamkan dulu term dia. Okey, tadi kita dah tengok plausible structure and the most plausible structure. Sekarang ni kita nak tengok formal charge. Because formal charge ini dia sangat penting for us to determine the most plausible structure. Apa dia formal charge? It is difference between the valence electron in an isolated atom and the number of electron assigned to that. Okay. Awak tak faham dia punya explanation kan? Okay, tak apa. Kita tunjuk terus macam mana cara nak kira. Okay, cara nak kira formal charge adalah number of valence electron minus number of lone pair electron plus half of bonding electron. Okay, macam mana tu? Contohnya, okay, saya buat dekat sini lah. Ni ada 6. Ini ada triple. Okay, formal charge ni kita akan kira untuk setiap atom. Okay, let's say untuk oksigen. Oksigen, valence dia berapa? This oksigen. Valence elektron dia? Berapa valence elektron? Plus. Oksigen, how many valence electron? 6. 6. Okay. 6 valence electron tolak berapa lone pair? 3. Okey, 3 lone pair, tetapi bila sebut lone pair elektron awak kena total up 2, 4, 6. Okey? Dia ada 3 lone pair tapi lone pair elektron dia ada 6 lone pair electrons tambah 1/2 darab bonding elektron. Okey, berapa bond oksigen ini? 1. 1 bond berapa elektron? 2. So that's why bonding elektron dia 2. Okey, jadi 6 tolak 6 tambah 1. Sama juga dengan 6 tolak 7 kan? So berapa? -1. -1. So formal charge untuk oksigen atom adalah -1. Okey, cara dia awak dah kira, awak tulis -1 pada atas oksigen ini. Okey, how about this carbon? Carbon berapa valence elektron? Carbon berapa valence? 4. Okey. Carbons we have 4 valence electron minus number of lone pair. Ada lone pair tak pada carbon tu? Ada lone pair tak pada carbon? Tak ada kan? Okey, so pada carbon tak ada lone pair. Jadi kosong. Tambah 1/2 darab bonding elektron. Okey, berapa bond? 1. Berapa bond? Carbon ni tengok. 3. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 bonds. So ada berapa bonding elektron? 8. 8. Okey, jadi kosong tambah 4. 4 tolak kosong tambah 4 berapa? Kosong. So formal charge untuk carbon kat sini kosong. Okay, how about this oxygen? Oxygen, valence dia? 6. 6 tolak berapa lone pair elektron? 4. 4 tolak berapa bond? 1/2 darab 6 berapa? 2. 1/2 darab 6? 3. 3. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. Okay, so berapa? 6 tolak 4 tolak 3? 5. Sekejap. Betul ke saya kira ni? 4 ni tambah. Sorry, tambah. Okay. Okay, tambah. So jadi negatif. Negatif 1. Dekat sini negatif 1. So inilah formal charge dia. Cara nak kira formal charge. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, tapi saya nak ajar awak cara yang cepat lah untuk awak kira formal charge. Okay. Jadi awak tak perlulah ikut sangat formula tu. Okay, contohnya, ini yang kita kira tadi kan. Awak perlu tahu dia punya valence elektron sahaja. Okay, contohnya oksigen berapa valence elektron?
6. Maksudnya awak congak saja dalam kepala awak. 6 tolak 6. Kenapa tolak 6? Sebab dia ada 6 lone pair elektron. 6 tolak 6 tolak 1. 1 ni merujuk kepada 1/2 darab 2 lah. Okey, tapi kita ringkaskan dia 6 tolak 6 tolak 1. Dapat negatif 1. Kalau karbon ni 4 tolak 0 tolak 4. 1, 2, 3, 4. Dapat 0. Oksigen ini 6 tolak 2 tolak 3. Dapat positif 1. Betul ke saya kira tadi? Ini apa? 4 tambah 1/2 darab 6. 3 kan? Lone pair. Yang Meja lone ada lebih. Mana? Oh, ada lebih. Patutlah. Okey, ni 1 je kan. Okey, so ini patutnya. Okey, tukarlah. Tadi. Alright, so dia positif 1 kan? Okey, tu cara yang cepat. Okey, jadi awak tak perlulah nak kira satu-satu macam ni. Awak congak saja dalam kepala. Boleh tak guna cara saya tadi? Mula-mula memang nampak susah kan? Ini sama, benda yang sama je lah. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Cuba kira. Okey. Cuba kira formal charge untuk oksigen ni kelas. Oksigen berapa valence? 6. 6 tolak 4 tolak 2. 2 berapa? 0. 0. So 0 tulis. Karbon 4 tolak 0 tolak 4. 4. So 0 kan? 0. Oksigen ini 6 tolak 4 tolak 2. 2 dapat 0. 0. So congak saja dalam kepala. Tak perlu awak buat formula because markah dia tak ambil kira pengiraan awak tunjuk formal charge tu. Yang penting awak label formal charge pada awak punya atom. Pada awak punya Lewis structure. Boleh? Boleh kelas? Boleh medium. Okay. So sekarang ni kelas, dua structure of carbon dioxide, okay, tetapi berbeza formal charge. Structure yang pertama negative 1, 0, positive 1. Structure yang kedua semua kosong. Okay, ada sebab kita kena kira formal charge. Iaitu kita nak cari the most plausible structure. Okay. Kita akan tengok beberapa priority untuk kita tentukan yang mana the most plausible structure. Okay, priority yang pertama kita akan cari zero formal charge on all atoms. Macam tadi. Ini ada tak zero formal charge on all atom? Kosong maksudnya semua? Semua kosong, betul tak? Okay, jadi yang kedua ni dia ada negative 1, kosong, positive 1. So yang mana the most plausible? First or second? Second. Second, because priority yang pertama sekali kita akan tengok yang mempunyai all zero formal charge. Tapi sekiranya awak ada more than one structure tapi tak ada pun yang semua kosong, kita akan tengok pada syarat yang kedua. Yang mana smaller formal charge, iaitu closest to zero. Closest to zero maksudnya awak tahulah ni kosong kan. So closest to zero kalau negatif 1, negatif 2. Positif 1, positif 2. So antara negatif 2 dengan negatif 1 yang mana closer to 0? Kosong lah. Betul tak? So awak kena compare. Okay, so kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, yang ni yang tadilah. The most plausible Lewis structure for carbon dioxide is second structure because all atoms have zero formal charge. Okay kelas, saya nak awak take note. Bila kita nak cerita the most plausible structure, kita perlu sebut yang pertama, kita kena cerita yang mana the most plausible structure, iaitu yang kedua, structure yang kedua. Yang kedua, you have to state the reason. Reason dia apa? All atoms have zero formal charge. So ada 2 point biasanya. Sekiranya soalan tu minta yang mana most plausible structure, yang pertama awak kena state. Markah yang pertama bila awak dah pilih struktur yang most plausible. Yang kedua, you give reason. Reason dia ini. Have zero formal charge. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. NCO minus. Okey, NCO minus bila kita buat dia punya Lewis structure, kita ada 3 jenis Lewis structure. Okey, mana dapat ni kita buat step macam tadilah. Okey. Contohnya nitrogen ada berapa? Nitrogen ada 5.
Carbon ada? Carbon berapa valence? 4. Oksigen ada? 6. Elektron berapa? 15. Berapa elektron ni? 15. Ni. Charge dia, charge. Positif 1. 1. Okay, charge dia 1. Okay, so total dia? 6? 16. 16. Okay, 16 elektron. So siapa yang akan jadi central atom? Carbon. So kita buat carbon, central atom, O, N. Okay, now kita dah guna berapa? Kita guna 4. So total balance adalah 12. Nak letak dekat mana? Pada surrounding atom. Okay, so kita letak 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, so dah habis dah elektron digunakan. But our central atom still belum octet. Jadi ini tak siap lagi. So nak jadikan dia octet, kita kena ambil daripada surrounding atom. Carbon perlukan berapa elektron lagi? 4. 4. Okay, so struktur yang pertama ni dia ambil 2 elektron daripada oksigen ini. So 2 elektron ini jadilah triple bond pada carbon dengan oksigen dekat sini. Struktur yang kedua, dia ambil 2 daripada N, 2 daripada O. So we have double bond for both side. And the third structure, dia ambil 4 elektron daripada nitrogen. That's why kita dapat triple bond pada nitrogen. Okay, maksudnya kelas, our NCO minus ada berapa plausible structure? 3. Ada 3 plausible structure, tetapi sekarang tugas kita nak pilih yang mana the most plausible structure. Jadi kita kena tengok apa kelas? Kita kena tengok kita kena tengok formal charge. So we have to calculate the formal charge for all the atoms. Okay, kita tengok nitrogen. Nitrogen, ingat 5 valence elektron kan? Okay, let's count together. 5 tolak berapa elektron pair ni? 5 tolak 6 tolak 6. Tambah. 5 tolak 6 tolak 1. 5 tolak 6 tolak 1. So berapa? Negatif 2. Negatif 2. Carbon 4 valence elektron tolak. Ada lone pair tak? Kosong tolak 4. So kosong. Oksigen ini 6 tolak Kosong. kosong ke? Tolak 2. Tolak 3. 3. So berapa? Positif 1. Positif 1. Okey, kira yang ni pula. Nitrogen ini 5 tolak 4 tolak 2. 2. Okey, carbon ini 4 tolak kosong tolak 4 kosong. Oksigen ini 6 tolak 4. 4 tolak 2 dapat kosong. Okey, third one. Nitrogen ini 5 tolak 2 tolak 3. 3. So kosong. Carbon ini 4 tolak kosong tolak 4. Okey, oksigen ni dah berterabur ni. Ni ada kat sini Okey. 6 tolak 6 tolak 1 dapat? Negatif 1. Okey, sekarang ni kita nak tentukan siapa most plausible structure. Okey, tengok priority dia. Priority yang pertama, zero formal charge. Ada tak yang semua zero formal charge? Tidak ada. Tak ada. Okey, tak ada semua zero formal charge. So kita pergi kepada yang kedua. Smaller formal charge which is closest to zero. Yang mana closest to zero? Yang mana paling jauh dengan kosong? Structure 1. Structure 1 ni ada negatif 2 kan? So awak boleh buang dah. Struktur yang pertama ni kita boleh buang. Kenapa? Formal charge dia negatif 2. Yang lain semua negatif 1. Okey, sekarang ni kita ada 2 struktur yang mempunyai formal charge yang sama. Cuma bezanya adalah pada kedudukan formal charge. Awak perasan tak? Perasan. Yang struktur yang kedua, formal charge dia pada N. Struktur yang ketiga, formal charge pada O. Dua-dua sama. Jadi kita nak pilih yang mana kelas? Okey, kita tengok dia punya. Negative formal charge are placed on the more electronegative. Okey, jadi awak kena decide antara N dengan O, yang mana more electronegative? O is more electronegative. Very good. Kita dah belajar periodic table. Kanan periodic table electronegativity higher. Jadi yang mana the most plausible structure?
2 or 3? 3. 3 is the most plausible structure. So macam mana kita nak explain? 3 is the most important plausible structure, resonance structure. Okay, so satu markah bila you can state 3 yang paling plausible. Yang kedua mesti ada reasons. Okay, sekarang ni because kita ada 2 reason. Yang pertama, it has fewer formal charge. Kenapa kita ada reason yang pertama? Sebab kita nak bagi tahu kenapa kita tak pilih yang ini. Because structure 2 and 3 has fewer formal charge ataupun closer to 0. Reason yang kedua kita akan pilih ini because negative 1 formal charge is on the more electronegative atom. So untuk this kind of question biasanya dia ada 3 markah kelas. Markah yang pertama you state structure 3. The second mark you give the first reason. The third mark adalah the second reason. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan setakat ni? Fewer formal charge tu maksud dia closest to 0. Ya, betul. Itu cara lain lah. Tapi awak boleh ikut lah yang tadi kan. Boleh ikut yang ni dia guna closest to 0 pun boleh, tak ada masalah. Okay? Okay, ada soalan lain nak tanya? Tak ada? Okay, kelas yang ini struktur 1, 2 and 3 ni kelas kita panggil dia sebagai resonance. Kita panggil dia sebagai resonance structure. Okay, maksudnya dia lebih daripada satu struktur. Okay, boleh saya teruskan kelas? Boleh, madam. Boleh. Okay, sekarang ni kita nak tengok exception to octet rule. Macam tadi saya katakan, macam klorin tadi dia lebih 8. Maksudnya dia ada exception to octet rule. So ada 3 exception to octet rule. Yang pertama kita panggil dia sebagai incomplete octet. Incomplete maksudnya? Lengkap tak lengkap? Tak. Tak lengkap. Bila sebut incomplete maksudnya dia kurang ke lebih? Kurang. So ini kurang 8. Expanded octet, expand. Maksudnya dia lebih 8. Ini dia punya lebih 8 macam kita buat tadi. Klorin tadi lebih 8 kan? Itu adalah expanded octet. Odd electron, odd maksudnya? Ganjil. Okay, so kita tengok macam mana rupa odd electron nanti. Okay, kita tengok the first one, incomplete octet, occurs when the central atom has less than 8 electron in its valence shell. Elements in group 2 and 13 in period 2 with low metallic properties do not donate but share the electron. Beryllium, boron and aluminium cannot achieve octet configuration even after sharing electron with other atoms. Okay, saya nak tanya awak. Beryllium berapa valence elektron dia? Beryllium? 2. Boron? Boron? 3. 3 valence elektron. Aluminium? 3. 3. So bila beryllium dia ada 2 elektron valence, dia boleh share 2 je lah. Boron ada 3, dia boleh share 3 sahaja. Aluminium dia boleh share 3 sahaja. Jadi dia memang tak akan cukup 8. So walaupun dia tak cukup tapi dia dikira plausible structure sebab dia adalah incomplete octet. Okey, contohnya kita nak buat BeH2. So beryllium kita kira dia punya electron valence 2. Hydrogen ada 2 atom times 1, so 4 elektron. Beryllium sebagai kita punya central atom, so kita ada hydrogen as surrounding atom. Dan kita dah guna 4 elektron, dah cukup dah. So dah tak ada elektron, betul tak? Beryllium dah tak ada elektron lagi untuk dicukupkan di 8. So ini dikira, betul tak struktur ni? Struktur ni dikira betul walaupun dia incomplete octet. Okey, boleh faham kelas? Okay, kita tengok contoh seterusnya ya. Okey, BF3. Okey, BF3, okey, boron ada berapa tadi? 3. Fluorine? 7. 7 darab 3. 21, so total?
24. Betul tak? Okay. So kita buat dia punya skeletal. B, F, F, F. So berapa dah kita guna? Tolak. Berapa? Okey, tolak 6. Tinggal lagi? Tinggal lagi? 18. 18. Okey, so kita letakkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, sekarang ni boron dia oktet ke tidak? Tak. Oktet, okey. Boron dia tak oktet, tetapi perlu ke kita jadikan double bond? Boleh juga kan? Okey, kelas. Okey, saya nak awak tengok ya. Sekiranya kita jadikan dia double bond, okey, kita jadikan double bond, formal charge dia akan jadi positive 1, boron akan jadi negative 1, kosong, kosong. Ni oktet because awak jadikan dia double bond. Tapi sekiranya kita tinggalkan dia dalam keadaan incomplete octet, tengok formal charge dia semua kosong. Jadi yang mana the most plausible structure? Incomplete octet. Incomplete octet yang diterima. Jadi kelas, bila awak tengok boron as your central atom, is okay if dia tak complete octet. Kenapa is okay? Sebab boron ini tergolong dalam incomplete octet punya atom. Ingat ada 3 ni. BeBal ni. Ramai kalau student saya dulu dia akan hafal bebal ni. Dia akan ingat, dia akan hafal bebal sebagai incomplete octet. Tapi jangan hafal bebal je, kena tahulah bebal tu apa kan. Stand for beryllium, boron and aluminium. Maksudnya walaupun dia tak complete, kita acceptable. Okay, reason dia kenapa? Beryllium, boron and aluminium dia mempunyai less than 8 valence electron in its valence shell. Okay, so dia pun tergolong dalam incomplete octet. Jadi dia acceptable even though it is incomplete octet. Okay, boleh faham kelas? Boleh, madam. Okay, tell me apa atom yang tergolong dalam incomplete octet? The first one? BE. Beryllium, boron and Aluminium. Okay, very good. Okay, now kita pergi kepada second example. Okay, expand the octet. Kalau tadi kurang, expand the octet ni dia lebih. It occurs when central atom have more than 8 electron in its valence shell. Okay, usually involves non-metal atoms of third period. Yang boleh expand octet hanyalah atom yang berada pada period 3 and above. Maksudnya period 2 tak mungkin akan ada expand octet. Dia akan mula dengan period 3, period 4 dan seterusnya. Dan satu lagi syarat adalah have empty 3D subshell. Dia mempunyai 3D yang kosong. Okey, contohnya kita tengok SF6. Okey, S ada 5. Fluorine ada 6, darab 7, so total dia 48 elektron. Okey, jadi yang mana akan jadi central atom? S will be your central atom. So kita buat F. Ada berapa? 6 kan? Okey, so Kak tengok 6 atom pun kita dah tahu dia dah lebih. Betul tak kelas? Dia dah lebih. Betul. Okey, berapa kita dah guna sebagai kita punya skeleton ni? 2, 4, 6, 8, 10? 12 kan? So tolak 12 tinggal 12. lagi berapa? Tinggal lagi 30? 36, betul? Okey, nak letak dekat mana? Letak pada surrounding atom. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Cukup tak 36? Cukup. Dah tak ada dah kosong. Okey. Sekarang ni kelas, fluorine surrounding atom memang octet lah. Tapi awak tengok sulfur. Sulfur lebih ke kurang? Lebih. Okey. Sulfur lebih tapi boleh diterima tak struktur ni? Boleh. Okey. Cuba awak kira formal charge sulfur dekat sini.
Sulfur 5 valence elektron. Ada lone pair tak? 5 tolak. Sulfur ada lone pair tak dekat dia? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tolak kosong tolak 5. 5. Jadi Kosong. kosong. Jadi formal charge untuk sulfur dekat sini kosong. Fluorine 7 tolak 7 tolak berapa? 6. 6 tolak 1. 1. Jadi Kosong. kosong. Semua kosong kan? Semua sama. Kosong. Walaupun dia mempunyai lebih daripada 8 pada sulfur tapi dia acceptable. Kenapa? Sulfur kedudukan dia dekat period. Sulfur period. Period berapa? Sulfur period 3. 3S2, 3P5. Okey. Sulfur kedudukan dia adalah pada period 3. Okey. Saya nak tanya awak. Untuk principal quantum number pada period 3, highest dia N berapa? N equal to? 3. 3. Okey, bila N3, L dia 0, 1, 1, 2. 2. Okey, kita dah guna 3S, 3P. 3S, 0, 3S, 1, 3P, 2, 3, D. 3D. Okey, dalam sulfur, valence dia 3S, 3P, 3D ada tak 3D? 3D ada tak? Empty. 3D ada tapi dia empty orbital. Sebab bila N3 dia boleh ada juga 3D. Cuma okay, ni 3D. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini 3D. Tapi bila kita fill valence electron kita hanya guna 3S2, 3P5. 1, 2, 3, 4, 5. 3D ada tak? Ada tapi dia Empty. empty. Okey, syarat untuk expanded octet awak tengok syarat dia third period and have empty 3D subshell. S ada tak empty 3D? Ada. Ada. Jadi S boleh tak expand octet? Boleh. Boleh. So tak ada masalah sekiranya SF6 ni awak tengok S tu lebih daripada 8. Boleh faham? Boleh. Okey. So contoh kedua, PCl5. Okey. So P5 group 15 juga. Okey. Klorin ada 5 darab 7 dapat 35 tambah 5 40. Okey. So kita akan buat skeletal dia. P as our central atom. Okey. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Berapa dah elektron that have been used? 10. Untuk skeletal 10. Tinggal lagi 30. 30. So nak letak kat mana surrounding atom? 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30. So dah guna semua 30. So dah tak ada dah balance, kosong. Sekarang ni awak tengok surrounding atom memang octet. Tapi phosphorus dia dah ada berapa pada P? 10. 10. 10. Okey. Sulfur tadi je. Sulfur tadi 5 Ya ke sulfur 5 6. 6 5 6. 6 betul? 6. Sulfur ni 6. Silap ni. Sulfur ni 6. Betul tak tambah ni? 6 tambah. Kenapa awak kira tak tadi? 5 tambah ni salah kan? Sepatutnya 6 tambah 42 baru dapat 48. Okey, sorry silap tadi. Sulfur 6. Okey. Phosphorus baru 5. Okey. Alright. Jadi apa dah tadi? Okey, kita kira formal charge dia. Macam mana nak kira formal charge untuk phosphorus? Valence? 5. 5 tolak Kosong. Tolak kosong kosong. tolak. Kosong. Jadi kosong lah dekat sini, betul tak? Okey. Betul. Kelas tadi saya kira formal charge S, saya sebut S berapa tadi? Formal charge dia, valence dia? 6 sepatutnya 6 kan? 6 tolak 6, 6 tolak kosong tolak 6. Okey, balik. Okey, klorin 7 tolak
6. 6. 6. 6 tolak 1. 1. So kosong kan? Semua kosong. Semua kosong. Fosforus kedudukan dia pada period 3. 3s2, 3p. 3p, 1. 5. 3p, 5. 3. Kan dia ada 5 valence elektron. Okey. Ada tak 3d? Ada tapi empty. Ada tapi empty. Yes, very good. Ada tapi empty. Sebab highest principal quantum number dia 3. Dia ada juga 3D tapi kita tak tulis sebab 3D dia empty. That's why bila dia form bond, okay, bila dia forming bond, dia boleh expand di octet. Okay, lepas ni kita akan belajar macam mana cara, kenapa dia boleh expand octet. Nah, ini kita belajar dulu. P ni adalah antara elemen yang boleh expand octet. Okay. Ada soalan tak setakat ni? So apa syarat untuk expand octet? Ada 2 syarat. Yang pertama dia mesti Third period. Start from period 3. dia mesti period 3 yang mempunyai Empty 3D section. period 3 and has empty 3D orbital. Okey, syarat yang kedua dia punya valence electron mesti more than 8 valence electron. Ingat 2 tu. Okey. Ataupun 3 lah. Yang pertama more than 8 valence electron. Yang kedua period 3 and above. Yang ketiga adalah ada empty 3D orbital. Okay, take note. Masukkan dalam awak punya short note. Okay. Alright. Another exception for the octet rule adalah odd electron molecule. Odd ni maksudnya tadi awak dah sebut dia punya maksud dia adalah ganjil. Ganjil ni nombor berapa? Nombor 3, 5, 7 kan? Okay. So class, macam mana kita nak tahu kita punya molekul tu adalah odd? Contohnya NO. Okay, let's recount the number of valence electron for NO. N ada 5, O ada 6. Ada tak charge pada NO? Tak ada kan? Okay, so 5 tambah 6 total dia? 11. 11. Total 11 odd tak? Odd. Odd. Maksudnya kita dah tahu. Bila dia odd akan ada satu yang tak ada pasangan. Jadi boleh terima tak struktur dia? Boleh lah. Okey, macam mana nak buat? Okey, sama juga kita buat dulu dia punya skeletal lah. Saya guna warna biru lah. Kita buat skeletal dulu. And O. So berapa dah elektron kita guna untuk di skeletal? 2. 2. So tinggal lagi balance 9. Siapa surrounding atom sekarang? O. O akan jadi surrounding atom. So kita penuhkan. 2, 4, 6. O dah octet ke belum? Dah. Dah. Okay. So tolak. Tinggal lagi 3. Betul tak? So 3 nak letak kat mana? Letak pada central atom. 2, 1. Ni memang 1 tak boleh buat apalah. Sebab dia memang sudah dah tak ada pasangan. Tetapi kelas, kita tengok struktur ni, kita akan cuba maximize supaya dia dah achieve octet. Sekarang ni dia ada berapa elektron pada N? 2, 4, 5. Octet ke belum? Tak kan? Okay, jadi kita boleh cuba maksimum yang mungkin untuk dia hampir kepada octet. Jadi kita boleh ambil 2 elektron ni kita jadikan dia double bond. Okay? Kalau kita ambil lagi 2 elektron jadikan satu lagi bond, boleh tak kelas? Katakan saya nak ambil lagi 2. So dia jadi berapa pada N? 2, 4, 6, 8, 9. Boleh tak? Boleh tak N jadi 9? Tak. N tak boleh jadi 9. N tergolong tak dalam octet? Dalam expanded octet? Tak. N dia punya kedudukan dekat mana? Period? 2. Period 2. Period 2 boleh expand octet tak? Tak boleh. Jadi yang paling sesuai dengan N adalah kita buat double bond saja. Sampai double bond saja. Dia dah tak boleh jadi 9. Dia boleh jadi setakat 2, 4, 6, 7 sahaja. Itulah yang maksimum yang dia boleh form. Okay. So walaupun dia tak achieve octet,
tetapi this structure is acceptable as dia memang tergolong dalam odd electron molecules. Okay, boleh faham kelas? Boleh. Contoh lain, ClO2. Kita tengok ni, most odd electron molecules have a central atom from an odd numbered group such as group 15, group 17. Macam nitrogen ni, dia punya central atom group 15. 15 odd number lah, ada 5 valence electron. Chlorine, so dia 7 valence electron. So group 17, odd kan? So bila awak kira dia punya valence electron ClO2 pun dia akan dapat nilai yang ganjil. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Boleh jelas Jelas Jelas. Macam mana dapat ni awak boleh cuba buat. Kira bilangan elektron, buat skeletal dan ikut step dia. So awak akan dapat this kind of structure. Okey. Okey, tapi klorin awak tengok klorin ni dia ada berapa pada central atom ni? Berapa elektron? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Boleh tak lebih? Boleh. Ada kata tak, ada kata boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sebab dia period 3. Yes, very good. Maksudnya awak faham lah tu. Klorin dia boleh ada lebih sebab dia dah period 3. Dia boleh expand octet. Tapi nitrogen dia setakat ini saja. Dia tak boleh expand octet. Okay? Okay, ada soalan kelas? Tak ada. Tak ada. Okay, so kita pergi kepada resonance. Tadi saya dah sebut dah apa dia resonance. Two or more Lewis structures for a single molecule that cannot be represented accurately by only one Lewis structure. Contohnya ozon ini nama dia ozon O3 ni. Struktur yang pertama kita ada double bond sebelah sini. Tapi okey tak kalau saya buat, sama tak kalau saya buat saya buat double bond sebelah sini. Okey, saya tukar double bond ni saya buat sebelah sini, ini pula ada 3 lone pair. Boleh tak? Boleh. Ni ada 2. Boleh. Okey, itu nama dia resonance structure. Okey. So, simbol untuk resonance adalah 2 anak panah ni. 2 anak panah. Anak panah macam ni. Anak panah macam ni. Ini simbol untuk resonance. Maksudnya kita boleh represent struktur satu sebagai macam ni ataupun kita boleh juga represent this structure as this kind of structure. So kita letak double bond pada this side. Okay, dua-dua sama dan dipanggil sebagai resonance structure. Okay. The structures have same relative placement of atoms but different location of bonding and lone electron pairs. Okey, anak panah yang ni menunjukkan elektron tu bergerak ya kelas. Dalam chemistry, anak panah tu menunjukkan pergerakan elektron. Kalau awak dah belajar ke belum saya tak pasti. Okey. Single bond ini kita panggil juga dia sebagai sigma bond. Pernah dengar tak perkataan sigma bond? Pernah dengar tak perkataan sigma bond? Kelas? Tak pernah. Okay, so saya bagi tahu awak. Single bond nama dia juga sigma bond. Kalau double bond, 1 pi 1 sigma. Okay, so nama pada double bond, bond yang pertama kita panggil sigma bond, bond yang kedua kita panggil pi bond. Kalau dia triple bond, kita ada 1 sigma dan 2 pi. Okey. Pi bond ini kita panggil juga dia sebagai pi elektron. Dia boleh delocalize. Delocalize tu maksudnya bergerak. Okey. Maksudnya katakan ini double bond 1 sigma 1 pi. So pi ni dia boleh bergerak ke arah O. Jadi that's why ada anak panah ni. 2 elektron ni dia bergerak kepada O ni. That's why sekarang ni dah ada dua lone pair dekat sini. Kenapa? Pi bond tadi dia dah bergerak. Okey. Bila dia bergerak dekat sini, yang ini pula akan bergerak to this side. Sebab apa? Dia tak boleh, kalau awak dah gerakkan dia, oksigen ini pula tak cukup.
So these 2 elektron pula akan bergerak ke sini. Lone pair dan pi elektron dia boleh bergerak. Okay. Alright, itu nak menunjukkan macam mana boleh terhasilnya resonance. Okay, cuma awak tak perlulah nak explain tentang resonance tu. You have to know how to draw the resonance structure. Macam mana nak draw resonance? Kita ubah sahaja kedudukan pi bond itu. Okay, ada soalan tak kelas? Jelas ke tak saya explain tadi? Jelas. Kalau dua-dua kiri dan kanan ada 2 bond tu? Kalau dua-dua ada 2 bond, maksudnya? Tapi ni tak mustahil lah akan jadi macam ni lah. Contohnya awak ada A, macam ni ke? X, macam ni. So dia boleh ke ada resonance? Tak boleh lah. Ataupun okay, kemungkinan juga, sekejap saya tengok ada tak contoh kat depan. Okay, kita tengok contoh ni ya. Nanti kalau tak menjawab lagi awak tanya soalan. Okay, macam CO3 2 minus. CO3 2 minus, okay, dia double bond macam ni sahaja kan? Okay, jadi awak boleh ubah kedudukan double bond ini sama ada ke tepi ni, ke bawah atau ke arah sini. So semua ni adalah dipanggil sebagai resonance. Okay, yang awak tanya tadi saya rasa contohnya mungkin CO2. CO2 sekejap tengok ada tak contoh CO2 kat sini. Okay, tak ada. Okay, contoh CO2. Okay. CO2. Okay, karbon ada berapa? Karbon ada 4. Oksigen ada 6 darab 2, 12. So total 16. Okay, total 16. Alamak. Total 16 Okay, total 16 elektron. So siapa akan jadi central atom? Karbon. Okay, karbon akan jadi central atom. So berapa elektron dah guna? 4. So ada lagi? 12. So letak kat mana? Surrounding. Okay, surrounding. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey. Sekarang ni tak siap lagi struktur ni. Kenapa? Karbon belum oktet. Jadi kita boleh jadikan dia macam ni. Ni. Dia perlukan lagi 4 elektron kan? Jadi kita ambil 2 dekat sini, 2 dekat sini. So dapat ini. Ataupun okey. Sekarang ni kan dia ada pi elektron. Boleh juga jadi macam ni. Okey, nampak tak kelas? Macam mana saya boleh dapatkan ini? Kalau struktur ini, saya ambil 2 elektron daripada O ni, 2 elektron daripada O ni. So dapat double bond. Struktur ini, saya ambil 4 terus daripada this side. So dapat struktur ni. Jadi dua-dua ni kita panggil sebagai resonance structure. Tetapi kelas, yang mana the most plausible? Yang mana the most plausible structure? Ke kiri. Ke kiri. Kenapa kiri? Formal charge dia kosong. Okey. Karbon kosong. Oksigen 6 tolak 4 tolak 2. Kosong. Ini pun 6 tolak 4 tolak 2. Kosong. Yang ini 6 tolak 2 tolak berapa? 3. Jadi 1. positif 1. Letak positif Kalau dia positif 1 letak positif. Okey, karbon ini 4 tolak 0 tolak 4. Kosong. Ini 6 tolak 6 tolak 1. Negatif 1. Okey, menunjukkan karbon dioksida ni dia ada 2 resonance. Tapi the most plausible yang ini. Okey? Boleh? Boleh. 10 dah. Sikit lagi. Last one. Bond length ni tak ada apa pun. Kita nak bezakan double bond, triple bond dan single bond. Macam mana kita ukur bond length? Kita ukur daripada nukleus sampailah, okay, dia distance between nucleus of 2 covalently bonded atoms in a molecule. Contohnya kita ada F2. F2 bila kita buat dia punya struktur, ini covalent bond kan? Bonded 2F. So dekat tengah ni ada nukleus. Okay, ni ada nukleus. So cara dia kita kira
Daripada nukleus dengan between nucleus of two covalently bonded atom. Antara nukleus F dengan nukleus of another F. Itu cara kita kira bond length. Okay. So ini just awak perlu tahu. Single bond lebih panjang compared to double bond, compared to triple bond. Okay, kalau kita tengok dari segi ukuran, carbon single bond 154 picometer. Kalau carbon double bond 134, lebih kecil kan? Tapi kalau triple bond lebih pendek, 121 je nilai dia. Okay, just untuk awak bezakan sahaja. Okay, so bolehlah awak bezakan ni mana? Yang mana decreasing. So yang mana paling panjang? Single bond. Ini yang paling panjang. So kita akan susun CO lebih panjang daripada C double bond O. C double bond O lebih panjang daripada Triple bond. C triple bond. okay, very good. Okay, how about this one? And single. N single bond lebih panjang daripada And double bond. lebih panjang daripada And triple. And triple bond. okay, that's all. Okay, so ada lagi tak? Okay, dah habis lah untuk kuliah hari ini. Okay, so we finish with the Lewis structure. So you continue doing your tutorial. Hari Khamis kita akan bincang kita punya tutorial. By next week kita akan masuk topik baru. Bukan topik baru, 4.3. Kita akan tengok molecular geometry. Tapi saya harap sangat awak boleh kuasai untuk lukis Lewis structure ni dulu. Okay? Okay, ada soalan tak before we end up our class? Untuk esok, madam? Untuk esok kita akan buat tutorial. Oh. Tutorial kan awak tengok balik apa yang saya dah plan hari tu. Okay. Sampai week berapa saya lupa. Tapi kita akan habiskan perbincangan tutorial sampai drawing Lewis structure. Okay. Ada soalan lain nak tanya? Madam, eksperimen core base tu bila? Eksperimen tu I think selepas cuti kot. Selepas mid-sem. Cuti lepas UPS Lepas UPS 2 awak bila? Saya pun tak pastilah sebab dah berubah sebenarnya tu kan. Nanti saya informkan balik Nanti saya confirmkan balik bila. Okay. Boleh kelas? Boleh, madam. Boleh. Okay. So you just prepare sahaja. Ada soalan tak? Soalan lain tak? Tak ada? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, I think we stop here. Continue. Nanti saya akan share. Saya akan bagi camp expert juga untuk awak siapkan. Due dia saya bagi panjang sampai hujung minggu. So awak boleh buat. Sambil-sambil tu awak boleh kukuhkan lagi awak punya kefahaman. Okay? Alright. Thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. madam.